Okey, kita sambung sikit pasal SPPDPR. Sorry. Hari ni kita nak buat kelas gabungan dan juga kelas yang elektif. Okey, dan saya nak tunjuk semula macam mana kita nak padam pelaporan yang kita buat dan kehadiran yang kita buat. Okey. Untuk hari ni saya pinjam akaun orang lain juga. Okey, mula-mula sekali kita pergi ke sini. Okey. Jadi yang ini kita abaikan dulu. Okey. Kita pergi ke daftar dan kemas kini. Okey, pilih daftar kelas. Okey. Okey, jadi dia akan buka macam ni. Di bawah ni kita tengok dia dah ada kelas-kelas yang dah didaftarkan. Okey. Bilangan murid pun dah ada. Menjadi masalah kita sekarang ni ialah contohnya satu belian untuk pendidikan Islam, dia kelas gabung kan. Kemudian dia bilangan dia tak sama dengan bilangan murid dalam kelas tu. Jadi hari ni kita nak tengok yang tu. Okey, untuk ini kita buat daftar kelas. Okey. So kita tengok aliran, kita pilih tingkatan berapa. Okey. Kemudian nama kelas ni kita kena letakkan. Okey. Untuk nama kelas, kita letakkan kelas yang kita buat lah. 1 delima nilam. Okey. 1 delima nilam sebab dia gabung dua kelas. Okey, delima dengan nilam. Kemudian di hujung tu kita letak subjek kita. Okey. Pendidikan Islam. Kalau nak buat short form pun tak apalah. Okey. Janji kita faham. Okey. Jadi macam ni. Bilangan murid ni kita kena ambil gabungan budak delima dengan budak nilam ada berapa belaka. Okey. Jadinya untuk kelas ini pendidikan Islam, delima dia ada 12, nilam ada 11. Jadi 12 campur 11 kita dapat 23. Taikkan 23 dekat sini. Okey. Kemudian kita simpan. Okey, dia akan keluar data menjadi simpan. Okey. Kemudian dia akan balik semula ke sinilah daftar kelas. Okey. Kalau kita ada lagi kelas yang kita gabung ataupun elektif, kita daftar lagi lah. Okey. So dekat sini kita ambil pula, okey, semula aliran tingkatan 2. Tadi kita buat 1 delima nilam pendidikan Islam kan. Ini tingkatan 2 pula. Kita buat 2. Zamrud Berlian. Okey. Pendidikan Islam. Kemudian bilangan muridnya 30. Okey, kemudian kita simpan. Okey, kemudian dia keluar macam ni lah. Okey. Saya nak tunjuk satu lagi. Kadang-kadang kita satu kelas tapi dia gabung semua satu tingkatan. Maknanya contoh moral tingkatan 1, dia gabung daripada Zamrud sampai ke nilam. Kan? Jadi kita nak buat macam mana tu? Kita buat macam ni. Okey. Sila pilih. Okey, kita pilih tingkatan 1. Ini untuk dua kelas kita buat macam ni lah. Letak nama dua-dua. Okey. Untuk 3 kelas yang gabung atau lebih, okey, kita letakkan nama kelas yang pertama sahaja. Contohnya Zamrud Pendidikan Moral. Okey. 1 Zamrud Pendidikan Moral. Nama kelas ni, okey, dia sebenarnya banyak kan. Tapi kalau kita nak type, dia akan jadi panjang. Boleh je type kan. Tapi untuk ini, kita buat macam ni je lah. Zamrud Pendidikan Moral. Kemudian letakkan bilangan dia semua sekali. Bukannya Zamrud saja, semua sekali.
semua murid dalam kelas tu. Okey, maknanya kalau pendidikan moral tingkatan 1 kita ada, okey, maknanya kita ambil semua sekali tingkatan 1, okey. Ataupun kita buat macam ni lah. Satu Zamrud keseluruhan pendidikan moral. Buat macam ni. Satu Zamrud keseluruhan pendidikan moral. Okey. Jadi kita ambil keseluruhan tingkatan 1 tu, katakan daripada satu Zamrud sampai satu Nilam, dia ada 26 orang, kita type kat situ 26, kemudian kita simpan. Okey. Jadi bila kita simpan, kita tengok kat bawah ni kita dah ada 1/5 Nilam dekat Islam, okey, 23 orang. Yang ini dia keluar macam ni. Ini untuk edit, okey. Ini untuk buang, okey. Yang lain ni dia tak keluar, okey. Sebab apa? Yang lain ni bukan kita yang daftar. Dia akan keluar di mana kita daftar sahaja, okey. Kita tengok lagi, okey. Tengok satu Zamrud bahasa Tamil, okey. Jadi satu Zamrud keseluruhan pendidikan moral ni yang kita buat tadi, dia dah ada ni, okey. Jadi yang ini nanti siapa-siapa yang dah buat, okey, saya minta tolong tukar jadi macam ni balik. Keseluruhan pendidikan moral. Okey, kalau dia keseluruhan tingkatan lah, kalau tidak tak payahlah, okey. Kalau dia gabung 2 kelas, okey, buat macam ni, D5 Nilam. Okey. Kalau dia gabung 3 kelas, satu nama 3 kelas lah. Okey. Okey, itu untuk gabungan. Okey, satu lagi ialah untuk subjek yang tak cukup murid. Katakan dalam kelas tu separuh sahaja ambil. Dia tak ada gabung, dia separuh sahaja ambil. Saya bagi contoh tingkatan 5, katakan 5 Zamrud GKT. Okey, 5 Zamrud GKT. 5 Zamrud JKT ni tak semua budak dalam kelas Zamrud tu dia ambil. Okey, dia cuma beberapa orang. Jadi 5 Zamrud JKT ni berapa orang yang ambil? Katakan 3 orang yang ambil. Okey, kemudian kita simpan. Okey. Ini untuk kelas-kelas yang yang elektif lah. Ya, dia bukan gabung, dia elektif. Kalau gabung kita kena buat macam ni lah. Macam ni. Okey. Jadi yang ini kita simpan. Okey. Okey, so saya dah tunjuk gabung 2 kelas atau 3, gabung keseluruhan tingkatan dengan elektif. Sekarang ni kita nak tengok macam mana kita nak buat pelaporan. Okey. Untuk pelaporan PDPR harian, okey, nama ini biasa kita buat menengah. Mata pelajaran kita ialah buatlah. Okey, yang ini. Kemudian tingkatan 1, kan. Nama kelas kita kena pilih yang kita buat tadi. Yang ni. D5 Nilam Pendidikan Islam. Dia akan terus keluar jumlah keseluruhan 23 di situ. Okey. Tarikh PDPR ni, tarikh lah, tempoh masa biasa macam biasa. Pendekatan pun macam biasa, gabungan. Okey. Bilangan secara dalam talian, yang ini yang ini tadi dia dah kira ni, gabungan D5 Nilam ni. Okey. Bilangan secara dalam talian katakan 20. Okey. Di sini dia akan terus tolak daripada 23. Tak ada lagi dah, kita kena buat tiap-tiap kelas. Okey. Katakan bilangan secara luar talian 1. Okey. Jadi tidak mengikuti PDPR ni 2. Okey, saya nak bagi contoh je lah. Okey. Kemudian yang ini kita buat, okey, pilih macam biasa. Pilih macam biasa. Kemudian yang ini ya. Kemudian yang ini ya. Okey. Okey, semula menengah pendidikan Islam tingkatan berapa? Nama kelas gabungan yang kita buat. Okey. Kalau nama kelas gabungan, kita pilih nama kelas gabungan lah. Kalau kelas keseluruhan, kita pilih kelas keseluruhan.
keseluruhan tingkatan lah yang kita buat tadi. Okey, macam ni kan. Okey. Dan kalau elektif, kita pilih elektif lah. Okey. Tapi kat sini sebab kita pilih tingkatan 1, dia keluar 1 ni je lah. Okey. Kalau kelas kita macam BM, subjek-subjek teras kan, subjek yang semua budak ambil, kita tak perlu buat macam ni. Sebab kita terus je pilih nama kelas dia. Okey, tak perlu tambah subjek kat belakang. Okey. Ini untuk gabungan, ingat ya kan? Ini untuk gabungan, untuk keseluruhan tingkatan dan juga untuk elektif. Okey. Okey. Kemudian okey, bawah ni tak ada apa dah, kita simpan. Sorry. Ini okey, penulisan, simpan. Okey, data berjaya disimpan kan? Okey. Kalau kita tengok di Kalau kita tengok di sini laporan senarai guru, lapor PDPR, kita papar. Ada ini kelas kita untuk hari ini. Okey. 27 hari bulan 7. Okey. Yang kita daftar tadilah. Okey. Tengok pendekatan ni Nama kelas kita dah tukar, 1 5 Nilam Pendidikan Islam yang kita pilih tadi. Bilangan murid pun dia dah ikut yang itu. Okey, jadi kita tak ada perlulah nak pergi buat 1 5 kita nak daftar sekali, kemudian 1 Nilam kita nak daftar sekali. Okey. Okey. Setakat ni boleh faham Kemudian yang kedua ialah kehadiran. Okey, kita dah buat ni kehadiran. Okey. Kita pergi ke kehadiran murid. Okey. Kita tadi kelas 1 5 Nilam kan. Okey. So kita pilih menengah, sila pilih mata pelajaran. Pilih mata pelajaran tadi Pendidikan Islam. Tahun tingkatan 1. Okey, bila sampai di sini nama kelas, kita kena buat satu-satu. Kat sini kita tetap kena buat satu-satu sebab yang ini dia link dengan APDM. Jadinya Tadi kita kelas D5 dengan Nilam, so kita kena buat D5 dulu, tarikh, kemudian klik pada pengisian. Okey. Jadi tadi kita buat bilangan budaknya 23, ada 2 orang tak hadir kan. Okey, jadi saya nak tunjuk Yang ini tak perlu, yang ni tak perlu, nama yang bukan kelas kita tak perlu tik. Okey, yang ni hadir, katakan kita buat dia hadir. Okey. Saya nak tunjuk Okey. Katakan okey, yang ini dia tak hadir seorang. So bila dia tak hadir jangan tik. Okey. Okey, siapa lagi? Yang ini hadir, yang ini hadir. Kemudian yang ini hadir. Kita simpan. Okey. Jadi dia dah cakap 11 data baru dah disimpan tadi kan. Kemudian kita pergi pula. Okey, mata pelajaran masih lagi sama. Pendidikan Islam, tingkatan 1. Tadi kita buat D5, sekarang kita buat Nilam pula. Tarikh masih sama, kita pergi ke pengisian. Okey. So, kita buat yang ini hadir. Yang ini hadir, yang ini hadir. Yang ni saya tak sure. Faris. Yang ini hadir. Okey. Yang ni hadir. Yang ni hadir, yang ni hadir. Okey, yang ni tak hadir, yang ni hadir. Yang ni hadir, yang ni hadir. Okey. So bila kita klik simpan, dia akan jadi 10. Okey, tadi 11 campur dengan 10 jadi 21. Okey. Kalau kita tengok balik laporan kita tadi kat sini. Okey, 21. Okey. Jadi ini untuk gabungan. Okey, kehadiran tetap kena tanda kelas by kelas. Tak boleh nak buat gabungan juga. Okey. Boleh faham? Boleh Boleh Okey. Sekarang ni satu lagi saya nak tunjuk kalau kita tersilap tanda kehadiran. Kehadiran murid kan, tadi kan kita tersilap tanda kan. Okey, kita pergi sini. Katakan menengah tingkatan 1 mata pelajaran Pendidikan Islam. Kemudian kelas tadi D5,
tarikh hari ni kita salah tanda kan. Okey, jadi kita pilih ni, kemudian kita pergi ke laporan. Kita tengok tadi 11 orang ni kan. Sebenarnya Nagor ni dia tak datang kan, tapi kita tanda dia datang. Ini dekat laporan dia. Okey. Jadi kita pergi ke sini, kita klik sini hapus. Kemudian hapus. Okey, satu. Okey. So nama Nagor dah tak ada. Okey. Jadi untuk tambah pula kehadiran yang tercicir, kita buat macam ni. Okey, masih lagi sama. Pendidikan Islam. Okay, tahun tingkatan 1 dan 5. Okey, kita pergi ke pengisian. Pengisian, okey, kalau cikgu tengok dekat sini semua dia blank kan. Okey, jangan risau. Kita pergi ke, tadi kita buang nama Nagor kan. Kemudian kita tambah nama siapa tadi? Okey. Nagor. Kemudian siapa seorang lagi tadi ya? Kita buat tak datang tadi. Okey, kita buat Ikram lah. Okey. Simpan. Kita tanda 2, dia dah keluar 2 data baru. Jadi bila kita pergi ke laporan, alamak, salah. Klik sini menengah, pendidikan Islam. Alamak, salah. Ni. Kemudian tingkatan 1 dan 5. Okey, pergi ke laporan. Tengok dia keluar kat sini. Nama Nagor dah naik balik. Kemudian nama Ikram pun dah naik balik. Jadi 12 di sini. Okey. Okey. Kalau macam kita ni Danish Navid ni kan. Okey. Saya nak tunjuk sekali lagi lah. Katakan ini Nagor, saya nak hapuskan. Okey. Dengan Alia. Okey, hapus. Dua orang. Okey, 2 data baru telah dihapus. Okey. Saya nak tunjuk kadang-kadang kita tak ingat. Okey, sebabnya okey. Tingkatan 1 tadi kita dah padam 2 kan. Okey. Kita pergi ke pengisian. Ini kalau macam kita dah tanda, kemudian kita tengok bilangan dia dah lain. Okey. Macam mana nak cakap? Dia macam ni. Budak tu dia datang. Tapi kita tak tanda nama dia kan. Kemudian pukul 3, macam pukul 3, pukul 4 tu sekarang dia masuk pula kan. Dia buat latihan kita, dia join semua. Jadi kita nak tanda balik kehadiran dia macam ni saja. Pilih menengah, pendidikan Islam. Okey, pilih pengisian. Okey ni Tadi cikgu tengok kat sini dia blank semua. Dia blank semua. Okey. Jadi kita tak tahu budak mana yang kita dah tanda, budak mana yang kita dah tak yang belum tanda. Betul? Tadi kita buang 2 kan. Okey, tengok apa jadi kalau saya tanda semua balik. Ini. Kemudian ini bukan, ini ya. Okey. So tadi kita buang 2. Dia sepatutnya ada berapa, 12 Jadi kat sini tadi kita dah tanda dah dia orang punya nama ni kan. Tetapi kita tertinggal tadi, kita dah buang 2 tapi kita tak tahu siapa kan. Okey. Jadi tengok bila saya tanda balik kehadiran, apa jadi bila kita tekan simpan? Dia akan kata 2 sahaja data baru. Maknanya yang kita dah tanda sebelum ni dia tak jejas. Okey? Okey? Okey, boleh faham. Okey. Jadi itu ialah kehadiran murid kalau kita tertinggal ataupun kita nak padam. Okey. Untuk kita salah daftar. Okey. Salah daftar bahagian ini, pelaporan ni. Okey. Jadi macam mana kita nak buang? Katakan sepatutnya okey, kita pergi ke sepatutnya kita buat kelas kita kelas Zamrud. Tapi kita tertanda
kelas belian. Okey. Jadi kita pergi ke sini, senarai guru, lapor PDPR. Okey, tarikh bila tu, okey. Kemudian papar, nampak? Ini kan kelas kita kan. Kita tak boleh edit. Katakan dekat sini kita tersalah pilih kelas kan. Kita tak boleh edit. Apa yang kita boleh buat ialah delete sahaja. Okey. Jadi bila kita delete, dia akan padam dan kita kena buat semula pelaporan yang betul lah. Okey. Jadi ini untuk kita padam pelaporan yang kita dah salah buat. Okey, semula. Kita pergi ke, alamak, salah. Untuk kita padam pelaporan yang kita buat, mula-mula kita pergi ke laporan. Lepas tu senarai guru. Okey, pilih tarikh berapa bulan yang kita nak padam tu, tekan papar. Okey, kemudian pastikan tarikh yang kita nak padam tu betul. Okey, kemudian tindakan ni kita tekan ni, padam rekod. Okey, dia akan keluar padam rekod untuk ni. Okey. Kita tekan okey. Dan dia akan jadi kosong. Kalau kita papar kat sini, dia tak keluar apa-apa dah. Okey. Untuk padam kehadiran kelas pula. Kehadiran kelas, tadi kan kita dah tersalah tanda kelas kan. Kita mengajar Zamrud, tapi kita tertanda kehadiran belian. Okey, saya pun tak tahu macam mana boleh jadi keadaan macam tu. Tapi saya tunjuk jugalah. Untuk kehadiran PDPR, kehadiran murid. Okey, macam tadi kita tanda kelas delima dengan nilam kan. Okey, untuk pendidikan Islam. Okey, tingkatan 1. Okey, kehadiran dia tak ada gabung kita kena buat satu-satu. Okey, pastikan tarikhnya betul, kita pergi ke laporan. Okey. Kemudian di sini dia ada 12 orang kan. Okey. Jadi untuk kita padam ni, kita tekan hapus kat sini. Dia akan tick semua dan kita hapus. Jadi maknanya kehadiran tu dah kosong balik dah. Okey. Kemudian kita, okey, saya tunjuk semula untuk padam pula. Ini penlibatan. Okey, pilih subjek kita. Kemudian tingkatan berapa, kelas mana. Okey, tarikh. Kemudian kita klik ke laporan. Okey. Untuk padam, tekan hapus. Okey, ni semua ni. Kemudian kita hapus. Okey, dan dia akan beritahulah 10 data baru. Okey, saya rasa sampai itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Kalau ada masalah, boleh kontak pengetua ataupun PK1 lah. Ya, okey, bye-bye. Terima kasih.